Sumber kandungan di dalam video ini boleh menyebabkan pening kepala secara tiba-tiba. Dinasihatkan anda menyediakan pen, kertas dan kalkulator saintifik sebelum menonton. Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Terima kasih lagi bersama dengan Cikgu Aisyah Channel dan kita masih lagi tajuk dalam tingkatan 4 bab 1, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Dan video kali ini sebenarnya adalah video yang keempat dalam bab 1 tingkatan 4. Kalau siapa yang baru tengok video ni, yang terlangkah part 1, part 2, part 3 dalam bab 1 ni, pergi tengok balik supaya faham apa yang saya cuba sampaikan dalam part yang keempat ni. Dah banyak dah sebenarnya. Banyak yang saya dah ajar pada kelas-kelas yang lepas. Baiklah, jom kita tengok apa yang ada dalam video kali ni. Baiklah, dalam bahagian pertama video ini, kita nak ulang balik tentang punca-punca. Telah disentuh tentang punca-punca dalam persamaan kuadratik pada video bahagian yang ketiga, bab 1 tingkatan 4 yang lepas. Kalau yang tertinggal, boleh balik rujuk video tu supaya faham apa maksud punca-punca. Punca-punca ni tak sama macam punca-punca dalam bahasa Melayu tu. Okay, ini punca-punca dalam matematik lain maksudnya. Okey, jom kita tengok dulu soalan yang pertama dalam video kali ini. Dia kata, tentukan punca-punca bagi persamaan kuadratik berikut dengan menggunakan kaedah pemfakturan. Kaedah pemfakturan saya telah sentuh. Tapi kali ni saya sentuh lagi sekali sebab saya nak tunjuk bentuk soalan lah. Pertama, bentuk soalan yang pattern macam ni. Kalau bentuk soalan pattern macam ni, first kali apa yang kita kena buat ialah perlu tukarkan dia dalam bentuk arm dulu. Pertama, tukar ke bentuk arm. Bentuk arm tu apa dia? A, X kuasa 2 tambah B, X tambah C sama dengan kosong. Ni dah sentuh dalam bab sama tapi dekat bahagian yang pertama telah disentuh. Macam mana kita nak tukar bentuk ni? Okey, jom kita susun dulu macam mana cara dia. Yang dua ni, dekat belah sini, belah sama dengan ni, semua kita pindah ke belah kiri. Jadi yang ni pun kita pindah belah kiri. Yang ini pun kita pindah belah kiri. Jadi kita akan dapat X kuasa 2 tambah 2X tolak 11X. Ni positif. Pindah sebelah jadi tolak. Tambah 25 tolak 5. Lepas tu jadi apa kat sini? Kosong. Jadi kita boleh selesaikan ya X dengan X. Nombor dengan nombor. X kuasa 2 tolak 2 tolak 11 negatif 9 2 tolak 11 negatif 9. Tapi jangan lupa letak X sebab dia adalah nilai pada X. Positif 25 tolak 5. Korang boleh tekan kalkulator dapat 20. Sama dengan sifar. Kemudian barulah kita fakturkan. Guna apa? Guna kalkulator. Kita tekan. Mod. Terpadam Masya Allah. Mod. Tekan 1. Tekan next. Tekan degree. Tekan 2. Yang ni cara tekan kalkulator ni pun saya dah ajar pada video lepas. Kalau lupa boleh tengok video yang lepas untuk recall. Okay, A kita apa? Okay, daripada persamaan yang bentuk arm ni. Okay, kita cari nilai apa? Nilai A, B, C. Nilai A kita 1, B kita negatif 9, C kita 20. Jadi yang kedua ni kita kena cari nilai A, B, C dalam bentuk arm ni. Dan baru kita boleh fakturkan dia guna kalkulator. Kita dapat yang pertama adalah 5. Satu lagi sama dengan 4. Jadi bila kita letak kurungan tu, kita tulis X tolak 5, X tolak 4. Okay. Jadi apakah punca-puncanya? 5 dan 4.
5 dan 4. Jadi sebenarnya kalau kita lukis graf tu, ni graf dia, graf tengok A kita positif senyum. Dia menyilang pada paksi X kamu tu. Yang pertama pada 4, kat sini pada 5. Itulah maksud punca-punca tu. Kalau tak faham lagi boleh tengok yang video part yang ketiga. Saya ada cerita apa maksud punca-punca tu. Sebenarnya punca-punca tu persilangan pada paksi X. Jadi kalau kita lukis graf, kita dah boleh tahu dia silang dekat mana. 4 dan 5. Sebab punca-punca kita dapat 5, 4. Dia tak bolehlah sini 5, tak sini 4. Sebab kita ikut garis nombor kan. Jadi 4 dulu baru nombor 5. Alright, jom kita tengok contoh soalan yang kedua. Sama juga soalannya, cuma bentuk je yang berbeza. Soalannya adalah tentukan punca-punca bagi persamaan kuadratik ini. Menggunakan kaedah pemfakturan. Jadi, kita kena fakturkan dia lah. Caranya, mula-mula kita dapatkan dia dalam bentuk am. Macam mana nak tukar bentuk am ni? Dah bentuk pecahan ni. Darab silang. Okay. Darab silang X tambah 4. Sama dengan 3. Negatif 2, negatif X. Kita darab. Darab. Yang bawah ni darab dengan atas. Yang bawah ni darab dengan atas. Jadi kita kembangkan. Ni pun sama jugalah. Kembangkan. Okey. Kemudian baru kita susun dalam bentuk A macam tadi tu. Macam step yang tadi tu. Jadi semua ni kita pindah ke kiri. Okey. X kuasa 2 tambah 4X. So yang saya ambil dulu yang X ni juga. Negatif 3 ni pindah sebelah jadi positif 3X. Okay. Ni negatif 6 jadi tambah 6. Sama dengan kosong. X kuasa 2 tambah 4 tambah 3, 7. X tambah 6. Sama dengan kosong. Barulah kita boleh guna form EQN. Yang cara tekan kat calculator tu. Masya Allah. Calculation pula. Calculator. Jadi, first kali kita kena cari nilai apa? Nilai A apa, B apa, C dulu kan. Saya tulis dululah nilai A saya. Mana nak tulis ni tak apalah, tulis kat sini. A sama juga dengan 1. B sama dengan 7. C sama dengan 6. Jadi saya masukkan 1, 7, 6. So kita dapat apa nilai saya? Yang pertama negatif 1. Yang kedua negatif 6. Okey. Jadi nak tulis dekat dalam kurungan ni macam mana? X tambah 1. X tambah 6. Dapat macam tu. Jadi maksudnya jawapan dia punca-punca je. Negatif 1 dengan negatif 6 ni. Dia macam ni lah. Ni sebab nilai dia A adalah positif. Jadi saya buat smiley shape lah. Graf senyum. Yang memintas pada paksi X. Pada negatif 6. Dan pada negatif 1. Okay. Boleh? Good. Okay, cun. Okay, dah faham? Jom kita tengok soalan melakar graf. Macam mana nak lakar? Ini adalah bahagian terakhir dalam tajuk ni. Melakar graf fungsi kuadratik. Jom saya tunjuk macam mana kita nak lakar. Okay, tengok soalan yang ketiga dalam video ni. Lakar setiap graf fungsi kuadratik berikut. Saya bagi dua je contoh. Dia tulis fungsi kuadratik sebab kat sini ada fx. Jadi kita cakap dia fungsi kuadratik lah. Dan x kuasa 2 tolak 7x tambah 10 ini adalah dia punya persamaan yang diberi. Jadi mula-mula apa yang kita kena tengok pada nilai A. Okey, nilai A awak apa? 1 kan, A kita sama dengan 1. Nilai dia positif ke negatif kalau 1 ni? Ni adalah positif. Okey, maksudnya kita tahu graf dia graf senyum. Yang pertama lah. Yang kedua, mencari punca-punca. Jadi kita buat punca-punca, kita pakai apa? Kaedah apa? Pemfakturan kan? Jadi kita pakai kaedah pemfakturan. Kita keluarkan dulu. A kita sama dengan 1.
B kita sama dengan negatif 7. C kita sama dengan 10. Okay. Jom kita buat EQN. Pertama adalah 1, kemudian negatif 7, 10. Kita dapat pertama adalah 5, kedua adalah 2. Jadi X tolak 5, X tolak 2. Okay. Jadi kita dapat macam ni. Punca-punca dia kita dah tahulah. Titik persilangan dekat pintasan X tu kat mana. Yang ketiga, pintasan Y. Pintasan Y, kita tengok pada C. C dia berapa? 10. Positif 10 ni C. Ni saya dah tulis juga. Mana tadi? Ni C. Baiklah, kita nak lakar graf. Okay, macam mana kita nak lakar graf ni? Mula-mula kita buat dulu bentuk, kita tengok dululah dia punya punca-punca kat mana. Oh, punca-punca dia positif. Jadi saya buat graf. Okay. Dia punya pintasan dia dekat ni Fx, ini X. Jadi saya buat tarik macam ni. Graf senyum. Graf senyum. Sebab dia kata lakar, perkataan dia guna lakar. Jadi saya lakar, tak ada kata graf. Graf senyum sebab A saya ada positif sama dengan 1, which is lebih besar daripada kosong. Kalau besar daripada kosong maksudnya dia positif lah. Saya senyum lah. Okay. Jadi punca-punca saya apa? Dekat 2 dengan 5. Gitu. Pintasan saya kat sini ni 10. Mana saya tahu? Tengok C lah. C saya pun 10. Okay. Boleh? Senang dah. Terlakarlah graf kuadratik kita daripada satu persamaan tadi. Kita juga boleh cari maklumat tambahan jugalah. Maklumat tambahan seperti paksi simetri kalau nak cari. Maksudnya kita nak tahu tengah-tengah ni berapa. Kalau kita belah 2 ni, berapa paksi simetri. Kita boleh guna negatif B per 2A yang kita belajar dalam kelas yang lepas. Negatif B. Negatif B kita dapat berapa? Negatif 7. C kita dapat, mana ada C? 2A. A kita 1. Masukkan nilai je. Jadi 7 per 2 dapat 3.5. Ataupun nak ambil 7 per 2 pun boleh. Jadi X kamu sama dengan 7 per 2. Boleh? Tengah-tengah ni nilai dia 7 per 2. Itu 3.5 lah X dia. Boleh juga try guna 5 tolak 2. Alamak, tak tukar pula. 5 tolak 2. Cari tengah-tengah. 5 tolak 2 bahagi dengan 2. 1.5. 1.5 ni jarak dia kat sini 1.5. Ni 1.5. Tambah dengan 2. Dapat 3.5 juga sama. Dapat 3.5 juga sama. Jadi 2 tambah 1.5 dapat tengah-tengah ni. Maksudnya dekat belah sini ni sama dengan 7 per 2 atau 3.5. Boleh dapat juga paksi simetri. Yang ni dia ada titik apa ni? Ni titik apa? Titik minimum. Ni data lagi satu kalau nak tahu. Ni titik apa? Titik minimum. Ni data juga ni. Boleh tahu. Apakah titik minimumnya? Okey, kita tengok persamaan dia. Kita bagi tahu tadi dia punya persamaan ni Fx sama dengan X kuasa 2 tolak 7X tambah 10. Betul tak? Jadi, kita tadi dah dapat X kan? Masukkan nilai X ni 7 per 2 ni ataupun 3.5 tu. Jadi, kita boleh tahu kat sini berapa koordinat dia. Pun boleh tahu. Ni boleh tahu koordinat dia berapa ni. Koordinat kat sini berapa. Koordinat titik minimum kita boleh tahu. Dengan cara masukkan nilai. Jadi, kita dapat tadi 7 per 2 kan? Dia punya X dia kan? Ni kan? Dia bulat. Nilai X ni semua kita taruh 7 per 2. Mana nak letak ni? Tak muat ni kat sini. Saya buat 7 kuasa 2. 7 per 2 kuasa 2. Kuasa 2. Tolak 7. 7 per 2. Tambah 10. Okey. So, yang ni tekan je kalkulator ni. Saya tak tahu berapa.
Oh, dia dapat negatif 9/4. Maksudnya dekat sini negatif 9/4. Kalau kita tekan dalam bentuk point, negatif 2.25 lah kita dapat. Negatif 2.25. Saya punya kalkulator ni, saya sayang. Kan? Tengok ni kalkulator saya ni, nampak? Kalkulator ni saya belajar, saya guna ni, beria saya pakai ni. Kenangan termanis dan terhebat saya dengan kalkulator ni daripada zaman saya universiti lagi. Dah lama dah ni. Saya ni dah tua dah ni. Dah berpuluh tahun dah kalkulator ni. Tapi saya repair, betul-betul pakai, jaga. Sebab banyak memori saya dengan kalkulator ni. Tu saya jaga betul-betul tu. Dah macam ni pun saya pakai lagi tu. Jadi, kembali kepada soalan tadi. Saya dapat negatif 9/4. Jadi, paksi fx ni, saya dapat negatif 9/4. Jadi, titik minimum ni kita dah boleh dapat koordinat dia. Jadi, koordinat titik minimum ni, tadi kita dapat 7/2. X dia 7/2, titik minimum. Dia punya paksi fx dia adalah y kamu. Negatif 9/4. See? Dengan menggunakan satu persamaan ni, kita boleh dapat macam-macam data. Bentuk graf tu pun kita boleh lakar. Kalau dalam buku teks, dia ajar sampai 1, 2, 3 ni. Loh, sini A. Astaghfirullahaladzim. Ni satu lah. Sini A. Betul? 2, 3. Okey, ini satu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 data kita dapat dengan satu persamaan. Jadi, dalam buku teks, dia ajar step 1, 2, 3. Saya bagi tambahan. Kalau nak cari paksi simetri, boleh guna formula negatif B/2A. Yang mana kamu akan dapat X sama dengan 7/2. Yang ni kita dah ajar dalam part yang keberapa, tapi check balik. Okay. Dan selain tu, kita juga boleh tahu dia titik apa. Minimum ke maksimum. Minimum pun saya dah ajar. Titik minimum ke maksimum berdasarkan bentuk graf. Dan daripada situ kita boleh tahu koordinat titik minimum tu. Koordinat pun kita boleh tahu dengan cara menggunakan paksi simetri punya data yang X tu. Masukkan dalam persamaan, dapatkan nilai fx kamu. Jadi, tahu koordinat berapa. Ni yang koordinat titik minimum ni dalam kurungan ni. Banyak data kita boleh dapat daripada satu je persamaan kuadratik yang diberi tu. Okey? Boleh? Alright, jom kita tengok contoh soalan yang menggunakan graf yang sedih pula. Sama juga soalannya. Okey? Lakar graf fungsi kuadratik. Tapi kali ni saya nak bagi contoh untuk graf yang sedih pula. Sebab kamu tengok A kamu berbentuk nilai dia. Nilai dia adalah negatif. Jadi yang pertama sama juga. Kita tengok nilai A. Nilai A kamu, A tu negatif 1 kan. Maknanya A kamu tu lebih kecil daripada kosong. Jadi graf kamu negatif tu. Kan? Bila negatif maksudnya graf sedih. Yang kedua, dan cari apa? Punca-punca. Punca-punca ni kamu terus buat EQN lah. Tapi sebelum buat EQN, keluarkan dulu. A kamu negatif 1. B kamu adalah kosong sebab tak ada pun B ni. Kamu punya C kamu adalah negatif 2. Okey? Jom kita masukkan dalam kalkulator. Tukar dulu mode dia. Tahu kan cara tukar? Saya dah ajar dah hari tu. A kita negatif 1, B kita kosong, C kita negatif 2. Jadi, dapat macam ni. Jadi, kita tukar dia. Kalau dapat point macam ni, yang betul ada tanda I kat atas bawah ni. Nampak ke tak dah ni? Ni zoom sikit kamera ni. Zoom sikit kamera. Okay, nampak ni I ni. Yang ni maksudnya, dia punya graf tu, dia tak touch pada paksi X. Maksud dia tak ada punca-punca. Kerana nilai dia tu dia dapat negatif 1.414 dan bla 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 bla, dia tulis pula kan tanda I kat bawah tu. Kalau kita nak tekan ABC pun dia tak ada dalam pecahan semua apa. Maka benda ni, nilai ni maksudnya tiada punca-punca. Maksudnya tiada persilangan. Persilangan paksi X. Tak ada. Okey. Tapi kalau macam tadi saya ajar tu, dia tak ada nilai I ke apa kan. Dia adalah punca-punca dia. Macam contoh-contoh yang lepas saya tunjuk tu. Yang ketiga, dah tengok punca-punca, tengok pintasan. Pintasan Y.
C dia apa? Pintasan Y kita tengok C kan? C dia negatif 2. Okay. Jom kita try lukis. Kita lukis dulu. Kita lukis. Maksudnya dia ni graf yang sedih. Tapi jap lah, saya nak tengok paksi simetri saya dulu. Paksi simetri saya berapa ni? Negatif B per 2A. Negatif B saya apa? B saya kosong lah. 2A saya negatif 1. Oh, paksi simetri saya kosong. Maksudnya dia tengah-tengah ni. Dia touch tengah-tengah. Okay, jom kita cuba lukis. Okay, kita lukis kat atas chart test terlebih dahulu. Okay, paksi fx dan juga x sebab dia fungsi kuadratik. Dan dia punya pintasan dia tu, paksi simetri dia tengah-tengah. Maksudnya dia macam ni. Kenapa? Dia potong tengah-tengah kita ni dekat kosong. Di tengah-tengah ni kat kosong. Maksudnya kalau kita buat tu, X kita sama dengan kosong. Nampak ni. Pap, tengah-tengah ni kosong. Dan dia pintas kat mana? Dia pintas tu dekat negatif 2. Okay. Boleh? Kita punya. Nampak ni. Mana ni pintasan dia? Ni tempat dia pintas ni dekat negatif 2. Ada semut. Syuh. Dia pintas kat sini negatif 2. Jadi ada benda lain sikit. Lain in term of dia punya bentuk graf tu negatif. Dia dah graf sedih. Lepas tu punca-punca tu dia tak ada. Because keluar kat kalkulator macam yang tertera ni. Okay? Jadi dia memang tak menyilang langsung lah pada paksi X. Kemudian tengok dulu pintasan. Dan kalau sebelum lukis sebaiknya try dapat tengok dulu paksi simetri dia ni. Paksi simetri dia sama dengan kosong. Maksudnya dia punya X ni kan, dia turun dekat kosong tengah-tengah ni. Dan dia punya pintasan dia memintas dekat fx kita negatif 2. Boleh? Okay. Alright. Rasanya tak kat situ saja video kali ni. Cuba buat latihan. Dalam buku teks tu memang banyak latihan ni. Lakar-lakar ni. Banyak juga bahagian tak lihat. Saya tak ingat dia punya helaian tu. Banyak tu. Boleh cuba buat. Cuba lukis berbagai bentuk graf. Baiklah, rasanya tak kat sini saja dalam bab 1 tingkatan 4, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pun boleh ubah. Saya menyentuh setiap subtopik dalam tajuk ini dan saya bahagi-bahagikan dengan cuba terangkan dengan cara termudah supaya awak semua boleh faham apa yang ada dalam isi kandungan bab tingkatan 4 bab 1 ni kan. Tajuk tingkatan 4 bab 1 ni. Tak boleh depend saja pada video untuk kata kamu faham. Mesti apply knowledge ni. Buat latihan banyak-banyak. Cari dalam buku teks. Cari dalam buku latihan latih to be yang ada. Dan aplikasikan soalan itu. Jumpa banyak soalan lagi bagus. Banyak memberi, banyak kita dapat kan. Konsep tu. Baiklah, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Salah silap, saya minta maaf. Okey, join cikgu punya Telegram kan. Kita boleh communicate secara live. Jumpa lagi. Bye-bye. Cikgu Aisyah Channel.